Assalamualaikum dan salam sejahtera anda bersama saya Aziz Zainal Alam dalam Pastikan Sahih edisi Rabu 28 April 2021 dan menarik hari ini waspada penipuan tawaran kerja sebagai ejen pembelian Lazada dan kebarangkalian. Kejadian darah beku disebabkan AstraZeneca adalah sangat rendah. Baik, kita mulakan hari ini dengan berita viral. Polis Selangor mengesan modus operandi terkini sindiket penipuan yang menggunakan platform e-dagang sebagai medium untuk menipu mangsa. Dan modus operandi sindiket ini adalah menyamar sebagai ejen untuk mencari pekerja sambilan bagi platform e-dagang Lazada. Dan cara sindiket menipu mangsa adalah dengan memberikan beberapa tugasan dan menjanjikan keuntungan sebanyak 8% hingga 15% setelah melengkapkan tugasan tersebut. Mangsa juga dikendaki membayar beberapa kos bagi membolehkan mereka memperolehi pulangan yang dijanjikan. Orang ramai boleh membuat semakan melalui aplikasi Semak Mule atau melalui laman sesawang ccid.rmp.gov.my/semakmule bagi sebarang urusan melibatkan akaun bank dan nombor telefon. Juga Pos Malaysia telah mengesan satu penipuan yang melibatkan individu yang menyamar sebagai wakil daripada pihak pengurusan Pos Malaysia dengan menggunakan email executive officer 105@gmail.com dan pihak Pos Malaysia menasihatkan para pelanggan agar tidak menjawab email tersebut atau mendedahkan maklumat peribadi mereka. Para pelanggan juga dinasihatkan untuk melaporkan aktiviti penipuan melalui feedback.pos.com.my. Adalah bertentangan dengan Pos Malaysia untuk menghantar email tanpa urusan rasmi kepada para pelanggan dan ini mungkin satu percubaan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab untuk memperdaya dan mendapatkan maklumat peribadi. Baik, untuk maklumat orang ramai, Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP akan dilanjutkan bermula 29 April hingga 17 Mei 2021 bagi negeri Perlis, Melaka, Pahang, Terengganu, Putrajaya, Labuan, Perak, Negeri Sembilan dan juga Kedah. Baik, Perintah Kawalan Pergerakan bersyarat PKPB pula akan dilanjutkan berkuat kuasa 29 April hingga 17 Mei 2021 bagi negeri Selangor, Kuala Lumpur, Sabah, Johor dan Pulau Pinang kecuali negeri Sarawak yang berkuat kuasa semalam hingga 17 Mei 2021. Dan yang terakhir, Perintah Kawalan Pergerakan PKP seluruh jajahan negeri Kelantan dilanjutkan sehingga 17 Mei 2021. Majlis Keselamatan Negara MKN menafikan kesahihan paparan yang mengandungi 6 perkara berkaitan garis panduan bagi sambutan Hari Raya Aidilfitri seperti yang tular di media sosial. MKN dalam satu kenyataan menjelaskan paparan tersebut adalah palsu serta penyebaran paparan berkenaan merupakan tindakan yang tidak bertanggungjawab dan menyebabkan kegusaran orang awam. Baik, Ibu Pejabat Polis Daerah Ceras telah mengesan satu hantaran bersama imej di media sosial yang mendakwa pihak polis telah bertindak secara tidak adil dalam mengeluarkan kompaun terhadap seorang wanita Melayu kerana gagal mengimbas kod QR MySejahtera ketika menaiki sebuah bas pada 26 April lalu. Timbalan Ketua Polis Daerah Ceras Anas Sulaiman menjelaskan dalam satu kenyataan ketika rondaan dilakukan, wanita tersebut hanya membuat imbasan di perhentian Terminal Bersepadu Selatan TBS tetapi gagal mengimbas kod ketika menaiki bas berkenaan walaupun telah diminta oleh pemandu bas berkenaan. Dan tambahnya, selepas pemeriksaan dilakukan, pihak polis kemudiannya mengeluarkan kompaun kerana wanita itu didapati telah melanggar SOP pengangkutan awam. Etika dan kematangan dalam mengemukakan pandangan dan hujah harus diamalkan oleh semua pihak agar persesuaian demi kepentingan ummah. Dan Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Saifuddin Abdullah menegaskan dalam satu kenyataan, kerajaan dengan jelas menegakkan hak kebebasan bersuara, namun kebebasan ini tidak bererti membenarkan pandangan atau hujah berunsurkan hasutan yang sengaja mencetuskan kekecohan dan juga penghinaan. Menurutnya lagi, perkara ini lebih-lebih lagi melibatkan institusi raja. Seperti dakwaan beberapa kes baru-baru ini, beliau turut menasihatkan orang ramai agar dapat membezakan antara kritikan dan penghinaan serta tidak mengetepikan tanggungjawab sosial dalam masyarakat.
Baik, tajuk laporan berita yang mengelirukan merupakan tindakan tidak bertanggungjawab serta boleh menimbulkan kegusaran masyarakat. Tegas Superintendent Komunikasi Korporat Polis Diraja Malaysia PDRM Skandar Guru Anan dalam satu kenyataan, dan menurutnya lagi beliau merujuk kepada tajuk laporan portal Malaysia Kini dan China Press terhadap Timbalan Ketua Polis Negara Datuk Seri Akhril Sani yang kononnya mengatakan ugutan rogol tersebut sebagai kemungkinan satu gurauan. Beliau bagaimanapun menjelaskan kenyataan mungkin gurauan dalam kenyataan respon kepada wartawan adalah aspek yang sedang disiasat dan tidak sama sekali bermaksud isu berkenaan hanya sekadar gurauan seperti yang digambar oleh portal berita berkenaan. Baik, ini adalah hukum puasa bagi tujuan saringan dan pesakit COVID-19 selaras dengan keputusan Jawatan Kuasa Musakarah Kebangsaan Malaysia MKI kali ke-87. Kedua jenis ujian saringan yang dilakukan di mana alat swab dimasukkan ke dalam hidung dan ke dalam mulut adalah tidak membatalkan puasa. Bagi pesakit tahap 2 sekiranya tiada kemampuan untuk berpuasa atas nasihat doktor Muslim, mereka diharuskan untuk tidak berpuasa, dan seterusnya bagi pesakit kedua hingga 5 yang memerlukan pengambilan ubat turut tidak digalakkan untuk berpuasa. Juga kebarangkalian kejadian darah beku disebabkan AstraZeneca sangat rendah dan jarang berlaku. Malah tiada kaitan yang jelas antara kejadian darah beku yang berlaku dengan vaksin ini, dan ianya berlaku di kalangan mereka yang berumur kurang dari 60 tahun. Dan sebagai perbandingan, risiko darah beku dalam pesakit yang dijangkiti COVID-19 adalah lebih tinggi. Vaksin Comirnaty adalah tidak bersesuaian untuk diberikan kepada individu yang mempunyai alahan serius selepas menerima dos pertama vaksin tersebut, dan selain itu individu yang pernah menjalani pembedahan organ, sedang menjalani rawatan kanser, sedang menerima rawatan antibodi monoklonal ibu mengandung, mereka yang sedang mengalami gejala demam, mengidap HIV serta mempunyai sel darah platelet yang rendah turut tidak bersesuaian menerima vaksin tersebut. Baik, pastikan sahih berehat. Seketika kita akan kembali lagi selepas ini. Baik, kita bertemu kembali dalam Pastikan Sahih. Juga sempadan negara kekal ditutup meskipun kerajaan menerima rayuan daripada pelbagai pihak untuk membukanya bagi membolehkan pergerakan. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata keputusan mengekalkan penutupan sempadan itu dibuat berdasarkan pertimbangan yang dibuat daripada pelbagai sudut. Timbang daripada berbagai sudut, mungkin kalau kita buka terlalu awal, dia menjadi masalah. Kalau tak buka langsung pun seperti sekarang pun bermasalah. Ini pertimbangan yang amat sukar yang saya sendiri terpaksa buat. Juga Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin mengumumkan skop bantuan tanam semula getah kini diperluas dalam usaha membantu pekebun kecil meningkatkan pendapatan. Pekebun boleh memohon tanah kosong atau tanah selain ditahan getah dengan keluasan tanah yang melayakkan bantuan itu adalah minimum 0.1 hektar hingga maksimum 5 hektar. Usaha ini bukan saja dilihat kepada peningkatan ekonomi pekebun kecil, malah kerajaan mensasarkan pengeluaran getah negara dapat ditingkatkan dengan memastikan keluasan tanaman getah ini kepada 1.1 juta hektar serta mengurangkan tanah terbiar yang tidak diusahakan. Kerajaan sekali lagi menyediakan bantuan musim tengkujuh ataupun BMT dengan nilai peruntukan RM69.9 juta sebagai usaha berterusan memelihara kebajikan pekebun kecil di seluruh negara. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata setiap pekebun kecil yang layak akan menerima RM600 masing-masing, RM300 pada Disember ini dan bakinya pada Januari tahun depan. Menerusi KPLB, setiap tahun kerajaan bukan saja menyalurkan bajet yang besar untuk pembangunan masyarakat luar bandar, malah kerajaan yang prihatin ini juga memandang serius kebajikan pekebun kecil yang ditimpa bencana.
Juga Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin mengumumkan pembayaran dividen kepada pekebun kecil Risda dan peserta Velcra melibatkan nilai keseluruhan RM189.08 juta. Adalah diharapkan dengan usaha-usaha kerajaan dan pelbagai bantuan yang disediakan ini, masyarakat luar bandar akan lebih bertambah maju dan berdaya saing. Saya akan sentiasa menyambut baik usaha-usaha KPLB dan juga agensi-agensi untuk memertabatkan kesejahteraan masyarakat kita yang ada di luar bandar sana. Mana-mana pihak yang mahu menjadi golongan terawal menerima vaksin COVID-19 termasuk pengamal media boleh mengemukakan permohonan kepada Badan Bertindak Imunisasi COVID-19 CITF. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Adham Baba memaklumkan setakat ini KKM belum menerima sebarang line listing daripada pihak media. Jadi kita ada matriks yang kita gunakan untuk melayakkan mereka menerima atau tidak. Jadi tidak ada istilah potong queue di situ ya. Anggota media kita bersetuju sebenarnya untuk memberikan fasa 2 ya. Kerana kita masih lagi belum menerima line listing daripada pihak media dan kita akan kemukakan kepada CITF untuk dipertimbangkan. Seterusnya, pelaksanaan UPS Penting di Zon Utara sejak Mei tahun lalu berjaya mengurangkan kemasukan pendatang tanpa izin merentasi sempadan negara sebanyak 35% dan turut membanggakan sepanjang pelaksanaan itu sebanyak RM24.2 juta barangan dirampas berbanding 2.4 juta tahun sebelumnya. Membuat rondaan ke sepanjang persebaran terutamanya di kawasan-kawasan muka bumi yang sukar dilalui dan dalam keadaan biasa akan mengambil masa yang lebih lama dan memerlukan kelaksakan dan tenaga kepada anggota. Jadi dengan upayaan baru ini kita yakin anggota-anggota boleh beroperasi dengan lebih pantas, lebih tangkas dan berkesan dalam usaha kita untuk menguasai kawasan tanggungjawab yang begitu besar sepanjang sepadan. Baik, seperti biasa setiap hari Rabu kita akan ke Hebahan seterusnya bersama rakan setugas saya Nadir Nordin untuk laporan khas bertajuk pendaftaran dingin vaksin. Baik, silakan Nadir. Vaksin dah lama tiba. Namun peratusan rakyat Malaysia yang mendaftar vaksinasi masih belum mencapai sasaran kelompok imuniti. Apa yang sedang berlaku? Apa pula langkah penambahbaikan yang perlu diambil? Dan apa solusi yang perlu ada? Laporan khas Pastikan Sahih merungkai persoalan ini. Jumlah pemberian dos pertama dan kedua ketika ini dilihat masih belum mencapai sasaran kelompok imuniti sebanyak 70%. Sehingga 18 April, jumlah mereka yang mendaftar untuk program imunisasi COVID-19 kebangsaan ialah hampir 9 juta orang atau 37.1% daripada yang disasarkan. Perkara ini turut dikongsikan oleh Perdana Menteri Malaysia berkenaan jumlah pendaftaran vaksin melalui aplikasi MySejahtera yang masih rendah. Tapi saya kira angka itu masih kecil berbanding dengan keseluruhan rakyat dan bukan rakyat di Malaysia yang wajar mendapat suntikan vaksin yang kita adakan pada hari ini. Pastinya ini penting ialah untuk menentukan supaya tahap pencapaian kita untuk mengawal wabak COVID-19 ini akan lebih berjaya dan dalam keadaan yang sama dapat kita revitalize ataupun memulihkan ekonomi negara kita dengan lebih pesat lagi. Bagaimana untuk mencapai sasaran kelompok imuniti dan apa pula langkah proaktif yang boleh diambil oleh kerajaan? Sama-sama kita dapatkan pencerahan daripada Datuk Haji Ahmad Hamzat, Timbalan Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi.
Jadi untuk tujuan ini kita mempunyai pelan komunikasi yang dilaksanakan di bawah JKJAB yang bertanggungjawab untuk menyampaikan maklumat ini kepada rakyat. Jadi kita perlukan kerjasama daripada semua pihak. Jadi untuk menyegerakan pendaftaran ini, kerajaan telah dalam masa yang sama menggerakkan agensi-agensi kerajaan supaya menyelaraskan pendaftaran, terutama sekali bawah agensi masing-masing. Di peringkat sekolah pun sekolah masing-masing saya difahamkan telah pun mengambil inisiatif memastikan para guru mendaftar, dan begitu juga kita meminta kerjasama daripada pihak negeri-negeri supaya menggerakkan agensi negeri supaya terutama sekali di akar umbi misalnya JPKK untuk melakukan gerakan pendaftaran, dan begitu juga kerajaan menggerakkan agensi seperti NADMA dan dan pelbagai lagi untuk membantu proses pendaftaran. Peranan dan sokongan daripada badan bukan kerajaan juga perlu untuk membantu kerajaan mendapatkan jumlah pendaftaran vaksin seperti yang diharapkan. Ayuh sama-sama kita dapatkan pandangan daripada yang pakar. Antara langkah yang boleh diambil bagi menggalakkan pendaftaran vaksin adalah seperti berikut. Pertama, semua pihak perlu berikan perhatian yang penuh terhadap usaha pendaftaran vaksin. Kita kena memastikan pendaftaran vaksin mendapat sambutan yang hangat daripada masyarakat. Sambutan yang dingin akan menjejaskan imuniti kelompok. Wakil rakyat juga disarankan untuk memperhebatkan usaha di kawasan masing-masing untuk menggalakkan pengundi mereka untuk mendaftar. Jadikan kempen mendaftar vaksin ini sebagai satu agenda utama di kawasan masing-masing. Gunakan pengaruh sebagai wakil rakyat untuk mendapatkan sambutan daripada penduduk masing-masing. Kerajaan juga disarankan untuk mewujudkan stesen bergerak di kawasan perumahan, pendalaman seperti kawasan estate dan felda untuk mendaftarkan orang tua yang tidak mahir menggunakan internet dan mendaftar dalam MySejahtera. Punca sudah dikesan, langkah proaktif telah dikongsikan. Apa pula peranan anda sebagai masyarakat yang bijak dan cakna? Ayuh sama-sama kita mendaftar vaksin melalui aplikasi MySejahtera dan juga melalui laman sesawang www.vaksincovid.gov.my. Anda juga boleh mendapatkan maklumat untuk pendaftaran vaksin dengan melalui portal rasmi Kementerian Kesihatan Malaysia. Baik, terima kasih Nadir dengan laporan yang sangat berinformasi sebentar tadi, dan apa yang kita boleh disimpulkan di sini, jangan lupa untuk jalankan tanggungjawab anda untuk mendaftar sebagai penerima vaksin. Baik, pastikan sahih, berehat lagi, kita akan kembali lagi selepas ini. Hentikan spekulasi, hapuskan berita tak pasti. Kita teruskan dengan hebahan yang seterusnya. Jangan lupa untuk saksikan Bicara Naratif bersama Datuk Haji Khairuddin bin Ghazali, iaitu pengarah Lembaga Peperiksaan Kementerian Pendidikan Malaysia. Malam ini jam 9 malam dengan tajuk Pemansuhan UPSR dan Pemerkasaan Pentaksiran Berasaskan Sekolah mulai tahun 2021. Juga teka bunyi raya kontes minggu kedua sudah bermula, dan kalau menang anda berpeluang mendapat RM400. Kali ini teka bunyi raya, dan kalau nak tahu, kesemua bunyi tersebut adalah berkaitan dengan hari raya. Baik, cara penyertaan adalah mudah saja. Peserta perlu mengikuti atau follow Instagram IG Inksen, dan peserta juga perlu meneka 4 bunyi yang dimuatai oleh pihak Inksen diikuti dengan menyambung pantun 4
kerat. Peserta juga perlu tag 3 orang rakan atau kenalan mereka di IG di ruangan komen, dan jangan lupa teka bunyi dan pantun perlu diberikan di ruang komen poster pertandingan teka bunyi raya di Instagram @InSyncOfficial, dan 3 pemenang akan dipilih berdasarkan jawapan yang paling tepat, paling pantas dan sambungan pantun 4 kerat yang paling menarik. Bagi syarat penyertaan antaranya pertandingan teka bunyi raya akan tamat pada 2 Mei 2021 jam 11.59 malam, dan sebarang penyertaan selepas tarikh dan waktu ini tidak akan dilayan sama sekali. Juga saksikan Borak Dulu tentang bersederhana dalam iftar bersama Amin Idris, Khair Rahman, Wani Hasrita serta tetamu P. Yuyup dan Mawi secara langsung pukul 7 malam ini, baru buka di TV1 dan juga di rtmclick.rtm.gov.my. Baik, air merupakan keperluan paling asas bagi para pengguna. Mari kita merungkai persoalan gangguan air yang sering dihadapi oleh pengguna Malaysia dengan mengetahui kemerosotan sumber air. Program Jom Sembang Air yang dibawakan khas oleh Forum Air Malaysia yang bermula dari 2 Mac 2021 dan akan kembali menemui anda pada 4 Mei 2021 jam 8.30 malam, yang akan disiarkan secara langsung di Facebook page Forum Air Malaysia atau juga aplikasi Zoom. Baik, program pengumpulan buangan elektrik dan elektronik isi rumah ataupun e-waste sempena Hari Bumi 2021 bertarikh 29, 30 April dan 1 Mei 2021. Masa adalah dari 10 pagi hingga 5 petang. Tempat di Pusat Sumber Alam Sekitar Taman Bagan Lalang, Butterworth, Pulau Pinang, dan penduduk Pulau Pinang juga boleh menghantar buangan e-waste anda ke sini. E-waste di Kitar Bumi terpelihara. Ayuh kumpul 800 tan e-waste. Hebahan webinar promosi Sekolah Lestari Anugerah Alam Sekitar SLAAS peringkat kebangsaan 2021 Jabatan Alam Sekitar JAS dengan kerjasama Kementerian Pendidikan Malaysia KPM akan mengadakan webinar promosi Sekolah Lestari Anugerah Alam Sekitar SLAAS peringkat kebangsaan pada 3 Mei 2021, iaitu pada hari Isnin jam 9 pagi hingga 1 tengah hari, dan webinar ini bertujuan untuk mempromosikan program SLAAS sesi 2020-2021 kepada sekolah-sekolah di seluruh Malaysia. Baik, ini adalah berita baik kepada semua inovator di seluruh Malaysia. Jom sertai Grassroots Open Challenge 2021 dan rebut peluang untuk memenangi geran pembangunan inovasi bernilai sehingga RM65,000. Adakah anda mempunyai inovasi yang berpotensi untuk dibangunkan yang bernilai untuk pembangunan sosial, ekonomi dan juga persekitaran? Adakah inovasi anda mempunyai nilai teknologi dan digital yang boleh dimanfaatkan? Penyertaan ini akan dibuka pada 6 April 2021 sehingga 30 Jun 2021 dan penyertaan juga adalah secara percuma. Juga layari www.yim.my untuk maklumat lanjut. Juga jom sertai pertandingan video pendek Cakna Bahasa, anjuran Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Tengah dan Persatuan Penulis dan Kebajikan Negeri Selangor kemudi bersempena dengan Dekad Bahasa Kebangsaan. Hadiah menarik menanti anda terbuka kepada pemastautin di Negeri Selangor. Juga jom bantu kami untuk menambah baik mutu perkhidmatan agensi anti dadah kebangsaan AADK dengan menyertai soal selidik ini. Maklum balas ini adalah bertujuan untuk mengukur tahap kepuasan pelanggan berhubung perkhidmatan yang disediakan oleh AADK bagi tahun 2021. Baik, perkongsian tadi mengakhiri pastikan saya untuk hari ini, dan seperti biasa jangan lupa untuk terus bersama kami setiap Isnin hingga Jumaat jam 4.30 petang. Dengan itu, saya Azizan Alalam. Assalamualaikum.